Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok hari ini isu kes tanah di Musangking, kita tengok sebenarnya bagaimana pihak DAP khususnya atau PHR-nya seolah-olah berlamba-lamba untuk membela so-called yang mereka sebutkan sebagai penceroboh tanah kerajaan dengan penanaman durian Musangking. Jadi kita tengok di sini MCA dan DAP berlamba-lamba tenangkan pekebun, dan kita tengok pihak hatta YB daripada Perak seperti Ngeh dan seumpamanya bangkitkan isu ini di Parlimen untuk membela mereka-mereka yang so-called sebagai bangsa DAP. Jadi saya nak petikankan di sini ialah bagaimana sebenarnya dengan penduduk-penduduk di Lembah Kelang. Contohnya yang terbaru di tempat saya di kampung desa Subang Perantau, yang mana desa Subang Perantau ni merupakan tempat peneroka ataupun mereka-mereka yang meneroka tanah di sini sejak 30 tahun yang lalu, dan sebahagian besar mereka sudah mendapat geran dan pengiktirafan, termasuk YB Halimi sendiri yang rumahnya di desa Subang Perantau. Jadi kalau tuan-tuan tengok isu di desa Subang Perantau ni, saya bertanya di manakah YB bangsa Melayu yang tidak turun padang melihat dan membela penduduk-penduduk di sini. Saya ambil contoh di sini, kalau tuan-tuan tengok ya, saya nak tunjukkan sebenarnya bagaimana isu di desa Subang Perantau ni. Di sana sebenarnya ada pilihan untuk tidak dirobohkan rumah-rumah penduduk. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini ya, di sini saya tunjukkan ni Damansara River atau sekarang dikenali sebagai Sungai Pelepas. Di sini merupakan tanah GPS. Ini semua penduduk adalah peneroka ataupun mereka yang menduduki di sini sejak 30 tahun yang lepas. Di sini di sini adalah rumah sekitar sini merupakan rumah YB Halimi. Kesemua penduduk di sini sudah mendapat geran, kecuali sebahagian rumah di sini sebenarnya yang belum mendapat geran, sekitar 19 buah rumah. Jadi isunya pada tahun 2018 baru sungai ini digazetkan, dan waktu mereka duduk di sini pada tahun 90-an, akhir 80-an dahulu, kawasan ini sebenarnya ini belum menjadi sungai, dia hanya longkang kalau bahasa mudahnya. Tetapi sebenarnya pembangunan yang dibuat di kawasan atas ini yang menjadikan sungai ini terpaksa lebar dengan sendiri, dan akhirnya dilihat sebagai punca kepada banjir yang berlaku di kawasan sini. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok di sini, sebenarnya di seberang sini merupakan tanah GPS. Di sini merupakan reserve, tanah reserve MAHB. Dan kalau kita tengok di sini, bagaimana sebenarnya pihak yang telah membuat desain sungai ini pada 2018 atau 2017 telah membuat desain dengan membengkokkan sungai ini terkena rumah penduduk. Dengan maaf saya sebut, yang saya tak puas hatinya ialah desainer ini juga adalah merupakan juga bangsa DAP. Yang bukan bangsa DAP memperkuasakan perkara ini untuk meroboh, untuk menghalau dan seumpamanya penduduk di sini, yang menyebabkan di sini yang sudah 30 tahun, hampir 30 tahun mereka tinggal di sini, terpaksa berputih mata untuk rumah mereka dirobohkan pada 3 hari bulan 9 nanti. Jadi Al-Fadhil Datuk Zuhdi mewakili pihak KASA di bawah Menteri Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mat, Datuk Seri Tuan Ibrahim, berusaha untuk supaya pihak kerajaan Negeri Selangor mengambil sebelah sini. Mengambil sebelah sini, bukan mengambil sebelah sini. Dari segi logik pun, kalau sungai ini dibengkokkan, menyebabkan alirannya akan perlahan dan boleh menyebabkan banjir. Yang kita cadangkan supaya
diambil di sebelah sini yang merupakan tanah pihak KASA ataupun pihak JPS, dan telah pihak JPS sendiri pun di bawah kementerian di peringkat pusat mencadangkan, bukan mencadangkan, menggesa kerajaan negeri supaya mengambil di seberang sini bahagian sungai, bukan di seberang sini. Jadi kalau ambil di seberang sini, sungai akan jadi lebih lurus, menyebabkan alirannya lebih lancar, dan banjir sebenarnya bukan disebabkan di sini sebagai punca, tetapi sebenarnya di sini dah jadi bottleneck yang menyebabkan air tersumbat, kerana sungai ada yang daripada sini, ada longkang daripada perumahan mengalir ke sini, dan menyebabkan sini jadi bottleneck yang menyebabkan akhirnya bila berlaku hujan lebat, air terpaksa tembak semula ke belakang yang menyebabkan banjir di sini. Tetapi saya akan tunjukkan nanti insya-Allah bagaimana sebenarnya di kawasan bawah ini terdapat kilang-kilang yang dimiliki oleh golongan ataupun bangsa DAP yang masih belum ada kekuasaan, yang sebenarnya antara punca kepada banjir yang berlaku. Cuma saya nak tekankan di sini ialah makna pergi wabi-wabi yang satu bangsa dengan penduduk di sini tidak turun melihat, tidak turun menjenguk dan tidak membela penduduk di sini dengan sama ada papasan yang sewajarnya ataupun dengan mengelakkan sungai daripada merempuh rumah-rumah penduduk yang akhirnya terpaksa dihalau daripada rumah tersebut yang sudah didiami sejak sekian lama, dan anak-anak yang sebahagian sudah lahir di sini yang telah duduk menggantikan ataupun duduk dengan orang tua mereka sejak 20-30 tahun yang lalu. Jadi saya minta supaya kerajaan PH lebih adil dalam isu ini. Kalau mereka boleh membela peneroka di Merauke, saya minta mereka juga membela penduduk yang ada di Subang Perantau, yang sebenarnya di Subang Perantau ini masih ada pilihan untuk dielakkan sungai tersebut. Jadi itulah yang saya rasa perlu ada pertimbangan, dan saya mengharapkan pihak kerajaan Selangor dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya terhadap cadangan penduduk, kerana pelaburan sungai yang mengambil bahagian tanah JPS sudah disiapkan oleh syarikat syarikat yang melaksanakan pemetaan sungai ini, yang juga merupakan syarikat yang profesional, yang berlesen, yang juga telah melukis secara profesional untuk sungai ini dilebarkan di sebelah seberang rumah penduduk, berbanding dengan sungai itu dilebarkan sehingga terpaksa merobohkan rumah penduduk. Jadi saya minta rakyat Malaysia berfikir tentang nasib bangsa kita, nasib golongan kita yang dipinggirkan dari masa ke semasa, tetapi di sana ada penceroboh-penceroboh yang akhirnya diusahakan untuk diberikan pengiktirafan dan juga penarafan. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi